A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sebanyak-banyak syukur kepada Allah Taala kerana dengan kehendak Allah, alhamdulillah kita boleh meneruskan kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi kita masih lagi berada pada tajuk 3 huruf, fa'il 3 huruf tambah 1. Fa'il 3 huruf tambah 1. Jadi kita buka kita punya nota, iaitu nota yang biasa kita gunakan tu pada muka surat 71. 71. Semua orang jumpa? Semua orang dapat buka? Muka surat 71, iaitu fa'il af'ala. Fa'il af'ala iaitu asalnya adalah fa'ala tambah hamzah. Jadi kita dapat af'ala. Af'ala ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi yang ditambah 1 huruf. Huruf yang ditambah itu adalah hamzah. Sebelum ni kita telah bincang yang bertambah dengan sabdu yang ada maksud dia tertentu. Di antaranya adalah menunjukkan perbuatan itu berkali-kali. Kemudian dia juga menunjukkan muta'addi. Maknanya muta'addi ini menunjukkan membuat untuk orang lain, bukan untuk dia. Ada dia punya maf'ul bih dia. Itu fa'ala. Lepas itu kita tambah dengan 1 huruf fa'ala. Fa'ala itu tambah 1 huruf juga tapi dengan alif. Di mana alif tu duduk di tengah antara fa dengan ain. Jadi fa'ala. Kita kena perhatikan kalau ain tu bagi bawah dia dah maksud lain. Fa'ala kalau kita baca dengan fa'ila atau fa'ilun, dia dah berbeza makna. Jadi fa'ala maknanya fa'ala tu tambah alif 1. Tapi kalau fa'ilun itu maknanya dia fa'il. Fa'il maknanya pembuat. Jadi yang tu kena bezalah. Fa'il tu isim. Tapi yang ini bukan isim. Ini fa'il madhi. Fa'il madhi yang ditambah dengan 1 alif. Jadi ada maksud dia tertentu. Di antaranya adalah menunjukkan perbuatan ini berlaku secara musyawarah, secara berkumpulan.
Maknanya setidak-tidaknya dua kumpulan. Jadi dua kumpulan macam tumbuk menumbuk. Kenalah dua orang. Ataupun kalau sekiranya bersalaman, kenalah juga dua orang. Mana boleh salah seorang. Jadi itu makna peranan alif yang ditambah. Kemudian hari ini kita pergi kepada muka surat 71 tu tambah hamzah. Daripada fa'ala tambah hamzah. Jadi apakah dia punya berita di sebalik tambah hamzah ni? Jadi tambah hamzah ni belah depan. Kalau sabdu tengah. Kalau tambah alif antara fa dengan ain. Tapi kalau tambah hamzah ni adalah di depan. Jadi apabila di depan dia jadi af'ala. Af'ala. Jadi hamzah tu adalah tambah di depan. Jadi daripada fa'ala maknanya dia telah buat. Apabila tambah af'ala dia telah membuatkan. Dia telah membuatkan. Sepintas lalu kita akan dapat makna dia lebih kurang dengan yang sabdu tadi. Fa'ala. Tetapi dia tidak sama. Tapi dalam penggunaan Al-Quran dia tidak sama. Tidaklah sama maksud dia. Tapi generalnya adalah mendengarkan. Bila mendengarkan tu sama dengan fa'ala. Mendengarkan. Jadi yang ini pun mendengarkan juga. Tapi mendengarkan yang fa'ala itu ada ciri-ciri berulang kali. Kerap kali. Macam tawaf. Tawaf tu kan kerap kali. Kalau sekali pusing je tak panggil tawaf lah. Jadi begitu juga dengan hamzah ni, tambah hamzah ni, dia tidak menunjukkan berulang kali. Tapi dia menunjukkan spesifik. Dia menunjukkan tertentu ataupun menunjukkan benda yang berplan. Benda yang berancang, benda yang telah disusun. Itu apabila kita tambah dengan hamzah. Jadi cuba tengok pada muka surat 21 tu. Af'ala, wazan af'ala, umumnya adalah bermakna ta'diyah. Ta'diyah tu maknanya daripada perkataan fa'ala tak perlukan penyambut. Sekarang ni ada tambah je af'ala, dia memerlukan penyambut. Ataupun muta'addi. Diperlukan muta'addi. Jadi seperti dikata anzala. Anzala dia perkataan nazala. Nazala maknanya dia telah turun. Tapi kalau anzala dia telah menurunkan. Dia benda yang sudah berbezalah. Dah dia punya makna dah tidak lagi macam asal. Asal dia adalah dia telah turun. Tapi apabila tambah hamzah depannya dia telah menurunkan. Lebih kurang dengan yang sabdu tu juga. Tetapi dia ni bukan turun berkali-kali. Dia berancang, bersistem ataupun dia bercadang. Memang benda tu dia nak buat ataupun berplan. Jadi anzala maknanya menurunkan, asalnya adalah nazala, iaitu menunjukkan dia turun. Begitu juga dengan akrama. Akrama maknanya menunjukkan memuliakan. Asalnya adalah karuma. Karuma tu maknanya dia mulia. Dia telah mulia. Tapi sekarang ni bila karuma tambah sabdu jadi akrama. Perhatikan baris ra tu di baris atas. Bukannya baris ru. Yang asalnya karuma. Kemudian apabila tambah satu, ditukar baris. Baris kaf tu mati, baris ra tu bertukar kepada baris atas. Jadi akrama. Akrama maknanya memuliakan. Bukan dia yang mulia, tapi dia memuliakan. Jadi untuk seterusnya kita lihat dia punya istilah dia. Istilah apa? Dia punya apa namanya? Tasrif. Tasrif istilah dia adalah daripada af'ala fa'il madhi. Kemudian fa'il mudhari' yuf'ilu. Di sini kena perhatikan dia punya fa'il madhi dia. Daripada perkataan af'ala, kita dapat yuf'ilu. Maknanya, daripada perkataan af'ala, nak buat fa'il mudhari' dia, bukan dia tambah ya. Dia buang hamzah. Hamzah tu ditutup. Dan depannya jadi yu. Bukan tambah, bukan
bukannya tambah dengan ya jadi 5 huruf, tak. Jadi ini 4 huruf juga. Asalnya 4 huruf, ini pun 4 huruf juga. Kalau yang tadi bila kita tambah fa'il madhi mudhari', dia akan jadi 5 huruf. Yang ini tidak. Yang ini hamzah tu dibuang ataupun ditutup. Ganti dengan u. U tu menunjukkan daripada perkataan asalnya 4 huruf. Jadi af'ala adalah 4 huruf. Jadi apabila kita u membezakan antara yang 3 huruf, fa'il 3 huruf dengan fa'il yang tambah 1 huruf jadi 4. Jadi yuf. Yuf ain daripada baris atas tadi sekarang tu diturun bawah. Yuf ilu. Itu dia punya wazan dia. Jadi kalau kita silap dalam apa namanya memberi ini, dia sudah makna dia sudah berubah. Bukan maksudnya fa'il mudhari' kepada af'ala. Jadi af'ala yuf'ilu. Itu dia punya yang kena dihafal, yang kena kita tahu cara nak tukar pada fa'il mudhari'. Kemudian satu lagi yang kita kena tahu adalah masdar. Masdar. Jadi masdar ni dia punya wazan dia adalah i'lan ataupun if'ala. Jadi perkataan dia masdar dia perkataan asalnya ada af'ala al-hamzah tu bagi atas, apabila jadi masdar hamzah di bagi bawah. Jadi if'alan tambah alif sebelum akhir. If'alan ataupun if'ala, ya if'alun ataupun if'alin dan sekitar if'al. Jadi maknanya apabila kita tambah saja apa kita nampak masdar, dia sudah jadi nama. Dia bukan lagi fa'il, dia nama. Nama apa? Nama terbitan. Jadi daripada madhi dia af'ala, masdar dia adalah if'alun. Maknanya hamzah tu dibariskan bawah dan tambah alif sebelum akhir. Akhirnya ada lam. Jadi tambah alif sebelum akhir itu adalah hamzah kepada wazan af'ala. Wazan kepada perkataan yang ditambah hamzah. Jadi sini daripada af'ala, masdar dia adalah if'alan. Jadi kalau payah nak ingatkan i'lan. Macam mana je i'lan? Begitulah dia punya masdar dia. Jadi itu hanya satu teknik je lah. Cara lain pun tak apa. Nak apa yang if'alan pun boleh, tak salah. Tapi saya gunakan istilah i'lan ni supaya i'lan ni perkataan Melayu. Perkataan yang kita selalu guna. Jadi kita ingat, i'lan. I'lan dia bagi macam mana? Hamzah dia bagi bawah. Kemudian lam dia bagi atas. Nun tu gantung pada kedudukan dalam ayat. Jadi i'la boleh jadi i'lanu, boleh jadi i'lana, boleh jadi i'lani, gantung pada kedudukan dia dalam ayat. Jadi itu 3 fakta yang kita kena faham. Yang kita kena familiar, kita kena reti, kita kena ingat. Kalau kita tak ingat, apabila kita jumpa sesuatu kataan, kita tak boleh nak cari makna dia. Jadi dengan kita tahu dia punya masdar, maka kita boleh cari dia punya fa'il madhi dia. Fa'il madhi dia adalah root word dia. Yang mana root wordnya seharusnya kita kena faham lah, kita kena tahu. Jadi kalau af'ala tambah satu hamzah dia jadi mengangkat. Jadi kalau masdar dia daripada kataan dia membuatkan, dia jadi i'lana, mana jadi perbuatan. Jadi menjadikan dia sebagai dia membuatkan ataupun dia punya singkatnya adalah i'lan. I'lan adalah masdar kepada fa'il madhi yang ada tambah hamzah. Jadi itu cadangan saja. Kalau nak pakai i'lan pun boleh. Kalau nak pakai yang lain pun tak apa, no problem. Tapi kita faham bahawa dia if'ala, ada alif di tengahnya. If'ala. Macam islamun. Islamun, hamzah tu bagi bawah, kemudian ain tu bagi atas, Islam.
Islam tambah alif di tengah dia. Jadi Islam tu adalah mazdar. Mazdar kepada salama. Salam. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il dia mula dengan mim. Isim fa'il dia mula dengan mim. Ini kita panggil jadi dia boleh bunyi maf'ilun. Jadi daripada perkataan yuf'ilu, apabila kita nak jadikan dia isim fa'il, jadi kita tambah dengan mim, buangkan ya, kita dapat muf'ilun. Muf'ilun. Itu isim fa'il. Apa makna isim fa'il? Isim fa'il maknanya yang membuat, iaitu sifat. Itu nama dan nama berbentuk sifat. Maf'ilun itu adalah isim fa'il. Tandanya apa? Tandanya ain bagi bawah. Ada mim, kemudian ain bagi bawah. Itu adalah isim fa'il. Kalau isim maf'ul, sama juga maf, dan ain dia beratas. Maf'alun. Itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul maknanya yang dibuat. Yang dibuat. Kalau isim fa'il, yang membuat. Kemudian ada fa'il amar. Fa'il amar, kita buat fa'il amar tu, kita ambil daripada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia adalah yuf'ilu. Yuf'ilu. Jadi apabila kita nak buat fa'il amar, kita buang ya itu, kemudian bagi hujungnya, bagi matikan dia. Jadi apabila kita buang ya dia, jadi kita dapat yuf'ilu, buang ya, jadi fa tu dah mati. Apabila fa mati di depan, kita tak boleh nak bunyi. Oleh kerana tak boleh nak bunyi, maka kita tambah balik hamzah dia yang kita tutup tadi. Hamzah yang kita tutup tadi, kita keluarkan dia punya, apa namanya, daripada u tu, apabila kita buang u tu, jadi kita nampak balik hamzah tadi. Jadi dia dapatlah af'il. Af'il. Alif ni alif, hamzah ni hamzah qata', bukan hamzah wasal. Biasanya fa'il amar kita bubuh hamzah wasal. Itu untuk 3 huruf. Tapi yang ini kita tidak bubuh dia hamzah wasal, tapi kita bubuh dia hamzah qata'. Hamzah qata' namanya hamzah duduk atas alif. Hamzah yang kita tulis duduk atas alif. Jadi af'il. Kalau hamzah wasal alif tu tak ada baris. Hamzah wasal maknanya hamzah yang alifnya saja berkepala sad. Hamzah wasal. Jadi dia tak ada baris. Dan dia duduk di pangkat ayat. Kalau di tengah ayat, kita tak baca dia. Sebab dia hamzah wasal. Jadi oleh kerana ini bukan hamzah wasal. Ini hamzah qata'. Fa'il amar dia adalah if'il. If'il. If'il maknanya buatlah, tolong membuatkan. Awak membuatkanlah. Maknanya awak melakukan kerja. Suruh apa? Suruh membuatkan ataupun suruh menolong dia ataupun suruh melakukan untuk dia. Begitu juga la, fa'il nahi. Fa'il nahi dia kena tambah la. Apabila nahi, apabila arahan, kena tambah ta. Sebab yang kita suruh tu orang yang muhattab. Muhattab tu anta. Boleh jadi anta, boleh jadi anti, boleh seorang, boleh 2, boleh 3. Anti pun je, boleh seorang, boleh 2, boleh 3. Jadi tambah ta. Jadi la taf'il. La taf'il itu maknanya jangan awak buat. Awak tu maknanya awak ni seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan, la taf'ili, tambah ya. Itu untuk kita melarang pada seorang perempuan. Jadi itulah dia punya wazan af'al. Af'ala adalah fa'il madhi yang ditambah hamzah di depan dia. Jadi dia punya yang perlu kita perhatikan di sini ialah fa'il mudhari' dia dengan yu dan ain bagi bawah, kemudian mazdar. Mazdar dia adalah tambah alif sebelum akhir, dan hamzah tadi asalnya bagi atas pada fa'il madhi, kita turunkan ke bawah jadi if'alan. If'alan. Jadi kalau nak mudahnya adalah i'lan. I'lan tu maknanya baris hamzah tu bagi bawah.
I'lan kemudian tambah alif sebelum nun. Jadi i'lana. Di sini if'ala ataupun if'alun, if'alin. Itu no problem sebab bergantung kepada kedudukan masdar itu di dalam ayat. Okey. Kita tengok contoh di sini. Dia bagi contoh di sini maka surat 71 tu dikata perkataan aslama. Aslama asalnya ada salima tambah dengan hamzah jadi aslama. Aslama tu maknanya berserah diri, menyerah diri. Berserah diri boleh tak? Berserah diri boleh. Jadi makna aslama itu ialah berserah diri. Jadi ataupun menyerahkan diri dia. Surrender lah, surrender, menyerahkan diri. Jadi dia punya fa'il mudhari' dia yuslimu. Yuslimu. Yu tu kerana huruf asalnya, huruf madhi dia ada 4 huruf. Iaitu hamzah, sin, lam, mim. Ada 4 huruf. Jadi fa'il mudhari' dia kenalah dengan yu dan kita nak buat fa'il mudhari' kita tutup hamzah tu dengan ya. Bukan buang, kita tutup. Sebab lepas ni kita nak pakai balik. Jadi fa'il mudhari' tu kita jadikan dia sebagai dia punya kalimah dia adalah yuslimu. Yuslimu maknanya kalau aslama telah, yuslimu mana sedang. Itu je bezanya. Kerana mazdar dia Islam. Islam boleh jadi islamun, boleh jadi islami, boleh jadi islaman. Bergantung pada ayat. Jadi maknanya dia perkataan aslama jadi islaman. Asalnya adalah bagi atas sebab dia mazdar. Kemudian isim fa'il dia muslim. Ini biasa dengan kita. Muslim. Muslim itu adalah isim fa'il kepada perkataan aslama. Islam tak apa dia? Muslim tak apa dia? Orang yang beragama Islam. Orang yang membuat penyerahan diri, iaitu Muslim ataupun orang Islam. Ringkasnya Muslim, ia adalah Muslim. Jadi Muslim tu min dengan min. Min bagi dhammah, Muslim. Jadi fa'il isim fa'il dia adalah Muslim. Manakala isim maf'ul dia yang diislamkan ialah muslam, muslamu. Jadi beza dia antara isim fa'il dengan isim maf'ul adalah baris lam tu. Kalau lam tu baris atas, makna dia maf'ul. Isim maf'ul. Kalau dia baris bawah, maknanya isim fa'il. Itu je bezanya. Kalau kita pegang yang tu, insya-Allah kita tak silap makna. Begitu juga kalau aslim. Aslim maknanya Islamlah kamu. Jadikanlah diri kamu orang Islam. Jadi asalnya daripada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yuslimu. Nak jadikan dia fa'il amar, kita buang yu. Kalau buang yu, kita kembalikan hamzah. Jadi kita dapat asli. Aslim sebab min yang ujung tu kita matikan kerana dia fa'il amar. Fa'il amar mabni ala sukun. Itu dia fa'il amar. Kemudian fa'il nahi maknanya jangan la tuslimu. La tuslim. Jadi la tuslim maknanya jangan awak Islam. Jangan awak jadi orang Islam. Ini untuk orang kafir lah. Dia tak bagi member dia masuk Islam. La taslimu. La taslim. Jangan kamu Islam. Okey? Itu dia perkataan Islam. Jadi dari sini kita dapat makna dia apa dia. Kalau kita faham baris yang pertama dia apa makna dia, nanti kita jumpa di tempat lain kita boleh beri makna apa yang sebenarnya dikehendaki. Tapi kita kena dapat cam dulu. Dia ni apa? Mazdar ke? Fa'il mudhari' ke? Ataupun isim maf'ul ke? Isim fa'il ke? Ataupun amar dan sebagainya. Kita kena cam lah makna dia punya kedudukan perkataan tu. Bila kita dapat kedudukan dia, maka kita kembalikan dia kepada asal. Dan bila asal kita dapat beri makna. Sebab yang kita boleh hafal makna dia ialah yang kita panggil sebagai root word. Nak hafal yang lain tu payah. Sebab dia banyak sangat huruf dia. Sebagai contoh macam isim maf'ul. Jadi kalau kita nak hafal isim maf'ul, makna dia tu barangkali susah. Tetapi kalau kita hafal fa'il madhi dia, jadi kita boleh dapat tahu apa dia isim maf'ul. Iaitu maf'ul maknanya yang kena buat, yang memerlukan yang dikenakan, yang kenakan tindakan ataupun kita panggil dia mangsa.
Kalau sekiranya muslim, muslimun tu bagi bawah lam dia, maknanya kita boleh dapat terus makna dia kalau kita tahu makna madhi dia. Contoh berikut yang dibagi di sini, akrama. Akrama adalah fa'il madhi. Maksud dia memuliakan. Dia berkataan karuma. Jadi memuliakan ada ada kan. Jadi maknanya dia membuat untuk orang yang lain, bukan untuk dia, untuk orang lain. Maknanya dia memuliakan. Kena ada penyambut. Dia memuliakan siapa? Jadi ada penyambut. Jadi akrama adalah memuliakan. Kalau dia punya fa'il mudhari' dia adalah yukrimu. Macam atas juga. Sama je. Kemudian masdar dia akrima. Akriman. Akriman tu adalah masdar dia. Kemudian dia punya hamzah tu bagi bawah. Okey, macam yang atas juga. Kemudian ada tambah alif sebelum min. Kemudian kalau isim fa'il yang memuliakan mukrimun. Mukrimun adalah isim. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il maksudnya yang membuat. Maksudnya dia yang memuliakan orang tu. Jadi dia sudah merupakan sifat. Kemudian isim maf'ul mukramun. Tukar je bagi ra tu naik atas, dia sudah jadi isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Mudah je. Kalau kita ingat isim fa'il, kita boleh ingat isim maf'ul. Tukar je kedudukan dia. Kemudian di fa'il amar dia, balikkan balik hamzah tadi, akrim. Akrim. Kalau fa'il nahi dia adalah la tukrim. Itu sajalah dia punya ringkasan dia. Dia punya apa? Dia punya dia kata umumnya lah, umumnya. Tapi apabila kita pergi baca Quran, dia ada banyak lagi dia punya benda-benda yang kena kita tahu. Catatan di bawah tu dikata khusus untuk fa'il wazan af'ala, hamzah yang ada pada fa'il madhi, masdar dan fa'il amar adalah hamzah qata'. Hamzah qata' maknanya hamzah tu boleh jadi duduk atas alif ataupun bawah alif. Ataupun di tempat-tempat yang lain hamzah tu boleh duduk di atas waw ataupun atas ya. Jadi dia apa? Dudukan hamzah ni boleh atas alif, boleh bawah alif. Ada masanya atas waw, ada masanya atas ya. Ada masanya tak ada atas siapa, dia berumah sendiri. Jadi apabila kita nak baca, bukan baca rumah dia, kita kena baca dia ni. Kalau sekiranya hamzah tu duduk atas waw, jadi kita jangan baca tapi kita baca okey. Kalau hamzah tu duduk atas alif, maka kita baca a lah. Kalau baca duduk bawah, baca i lah. Tapi kalau duduk atas ya, jangan baca ya, jangan baca yu, kena baca atas ya. Jadi hamzah atas ya. Jadi jadi tuan-tuan, saya rasa semua dah faham, dah faham itu. Sebab dalam ilmu tajwid kita belajar ilmu ni. Ilmu lafaz. Ya. Ada soalan? Tak ada. Jadi dalam ilmu tajwid kita dah belajar hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah qata' ni hamzah yang sebenarnya, hamzah wasal ni hamzah yang tak disebut ketika wasal. Ketika wasal kita tak sebut. Adapun hamzah pada wazan fa'il sulasi mazid yang lain juga hamzah pada fa'il amar sulasi mujarrad adalah hamzah wasal. Jadi pada hamzah pada fa'il amar sulasi mujarrad juga pada fa'il sulasi mazid, maka itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal maknanya hamzah yang disebut, dibaca ketika duduk depan, tetapi apabila dia duduk tengah, depan tak lain, maka hamzah wasal tu kita tak sebut, terus pada huruf selepasnya. Kita tak baca dia.
Okey. Saya rasa saya tak perlu terang panjang tentang hamzah wasal, hamzah qata' ni. Dalam ni kita dah belajar ilmu tajwid. Okey. Sejauh ini ada apa-apa kesamaran? Ustaz, saya nak tahu satu lah Ustaz. Ya. Ini tentang ya tadi, kalau dia jadi muannas perempuan kan. Ya. Kalau fi'il nahi la tuf'ili Tambah ya. itu semua yang apa lah untuk fi'il nahi lah tu. Kalau dia perempuan. Sama ada untuk fi'il amal tambah ya ataupun fi'il. Okey, kita akan jumpa sekejap lagi. Kita akan jumpa dia punya jadual dia. Okey. Nanti saya tunjukkan. Tapi saya dari itu ada lagi perkara yang rasa-rasa perlu diterangkan. Kalau tak ada, cuba buka muka surat berikutnya. Muka surat berikutnya adalah contoh-contoh perkataan yang 3 huruf ditambah dengan hamzah. Jadi kataannya adalah dia kata satu ahraja. Ahraja asalnya adalah kharaja, tak ada hamzah. Jadi apabila tambah hamzah jadi ahraja. Kalau kharaja saja maknanya dia telah keluar. Dia tu siapa? Dia tu seorang lelaki lah. Seorang lelaki dia telah keluar. Maknanya dia mengeluarkan diri dia lah. Tapi apabila tambah ahraja, dia bukan dia yang keluar, tapi dia mengeluarkan. Ahraja. Ahraja maknanya dia mengeluarkan benda lain. Boleh jadi dia mengeluarkan anak dia daripada dalam kereta, ataupun dia boleh mengeluarkan buku daripada dalam beg. Jadi kalau ahraja mudaris alkitabah minal hadiqah. Ataupun yang hakibah. Hakibah adalah beg. Jadi guru besar itu ataupun guru itu telah mengeluarkan buku daripada beg. Jadi bukan dia yang keluar, dia mengeluarkan. Begitu juga dengan perkataan arsala. Asalnya adalah rasala. Rasala adalah mengutus. Risalah. Risalah. Jadi tambah alif jadi mengutus. Kalau rasala saja utusan. Utus. Tapi apabila tambah hamzah jadi mengutuskan ataupun mengutus. Begitu juga anzala. Dia perkataan nazala. Nazala maknanya dia turun. Dia telah turun. Tapi bertambah hamzah depannya jadi anzala, dia menurunkan. Dia menurunkan. Bukan dia yang turun, tapi dia menurunkan. Anzalallah al-ma'un minas sama' sebagai contoh. Dia menurunkan air daripada langit. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Begitu juga angkaha. Maknanya menikahkan. Asbata, menetapkan. Ahsana, membuat ihsan atau membuat baik. Ahlasa, mengikhlaskan. Amana, beriman. Ahrama, berihram. Anfaqa, berinfak. Amsaka, menahan. Aftara, makan pagi. Aftar. Aftara maknanya dia telah melakukan kerja makan pagi. Dia telah melakukan kerja makan pagi. Azhara, menampakkan ataupun menzahirkan. Aqlaba, membalik-balikkan. Membalik-balikkan. Qalaba. Qalaba maknanya balik-balikkan. Jadi kalau qalbun dia jadi hati. Kenapa hati ambil di perkataan qalaba? Kerana hati ini sentiasa berbalik-balik. Keluar dari rumah, kitanya nak pergi ke satu tempat lah, nak pergi masjid. Tapi dalam perjalanan sekiranya nampak orang jual buah durian. Dia minat buah durian, jadi hati dia terpusing pula. Tak pergi masjid tapi pergi beli buah durian. Atau pergi beli buah durian dulu, simpan dalam kereta, pergi masjid. Tak kisahlah, tapi maknanya hati dia tu berbalik-balik. Mudah terbalik, mudah berpusing. Jadi dinamakan qalbun. Jadi kalau aqlaba maknanya dia membalikkan. Begitu juga seterusnya ada ram. Ada ram ini menggabungkan. Sebab itu harus buat idgham di dalam ilmu tajwid itu, maknanya kita gabungkan perkataan yang sebelumnya dengan perkataan yang berikutnya.
Ansa'a menciptakan dan seterusnya. Seterusnya itu mempunyai makna mendengarkan. Ini tuan-tuan baca sendirilah dan hafalkanlah makna dia. Supaya daripada sini kita cari dia punya fa'il mudhari' dia dan cari dia punya mazhar dia. Kemudian cari dia punya isim fa'il dia, cari isim maf'ul dia, cari isim nahi dia dan juga cari dia punya amal dia. Okey? Ustaz, nak tanya sikit. Ya. Ustaz, ini yang dalam daftar tu ada amanah tu dia lain sikit. Ya. Apa lainnya? Tak sama dengan dia mim tu tak mati, yang lain tu apa? Dia tak ada hamzah kat sini. Ada. Jadi cuba kita tengok sini. Ada tanda panjang tu. Ya, ya betul. Mana tu maknanya hamzah dan alif. Alif. Hamzah tu hidup bagi atas, alif tu mati. Jadi oleh kerana alif tu mati dia jadi mat. Jadi kita baca mana. Maknanya alif hamzah, lepas hamzah ada alif, ada alif mim dan nun. Jadi alif hamzah tu dia bagi atas, kemudian alif lepas hamzah tu mati, kemudian min huruf yang ketiga, nun huruf yang keempat. Jadi 4 lah. Tinggal lagi ditulis sini mana, dia tak tulis. Sepatutnya ditulis hamzah, alif, min, nun. Tetapi oleh kerana kita belajar ilmu tajwid, alif lepas hamzah tu adalah mat. Jadi panjanglah. Sebenarnya ada alif. Ini hamzah. Tanda panjang ni menunjukkan padanya adalah hamzah campur alif. Di mana hamzah bagi atas, alif tu mati. Jadi kita sebut mana. Dia 4 huruf juga. Apa hurufnya? Huruf hamzah, huruf alif, huruf mim, huruf nun. 4 huruf juga. Syukran. Tambah. Okey. Alhamdulillah. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Yang dimaksudkan tadi saya rasa macam yang lain-lain kan, wazan ni semua dia punya dia kan af'ala kan, kita fa dia tu kita mati kan. Macam amna ni mim dia tak mati, yang lain semua mati, mim dia tak mati. Bukan min tu huruf yang ketiga. Min tu huruf yang ketiga, yang mati ni huruf yang kedua. Kalau ikut that means kalau huruf kedua means alif hamzah sebelah dia ya. Jadi ataupun hamzah tu di atas alif. Mana ni nun tu yang keempat, min tu yang kedua, yang ketiga. Yang keduanya alif. Alif mati. Kemudian yang pertamanya hamzah. Jadi hamzah tu bagi atas. Kemudian alif tu mati. Jadi dia tulis dalam bentuk mana. Jadilah mana tu ada alif, ada hamzah dengan alif. Jadi bermakna Ustaz, that means huruf pertama adalah alif hamzah. Hamzah. Alif hamzah kan, atas hamzah tu atas. Jangan sebut alif. Yang kedua dia alif. Jangan sebut hamzah, jangan sebut alif. Alif tu rumah hamzah. Okey. Kita kena sebut hamzah. Okey, kedua tu bermakna alif lah. Bermakna huruf kedua dia alif lah. Alif tu yang mati. Alif. Itu alif. Alif tu matilah, jadi mana. Mana. Jadi min tu yang ketiga, nun tu yang keempat. Okey, faham tu. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Silakan. Aftara tu makan pagi ya. Ya. Makan pagi itu maknanya kita yang menyediakan lah kan Ustaz? Aftara ni sebenarnya makan pagilah. Makan pagilah. Dia makan pagi. Perkataan asalnya adalah fatara. Ya. Fatara tu maknanya fatara samawati wal ard, mencipta. Fatara tu maknanya mencipta. Fatara samawati wal ard, maknanya Allah mencipta langit dan bumi kan. Jadi fatara mencipta. Kalau aftara mencipta makanan untuk makan pagi. Jadi tapi direngkahkan aftar.
Oh, Aftara. jadi dia menyediakan lah. Macam itulah kan. Menyediakan atau mencipta. Mencipta makan pagi. Oh. Dia Menciptakan makanan mencipta, pagi. maksudnya dia lah kan Ustaz. Jadi Aftara. bermakna dengan wazan ni, Ya. wazan ni menunjukkan semuanya dia melakukan, dia Dia kan. Bukan kita dia. mekan. Mekan maknanya dia buat untuk orang lain, bukan untuk dia. Ada Buat imbuhan untuk lah. orang lain. Buat untuk orang lain, bukan untuk dia. Bukan dia makan pagi. Tapi dia membuat makanan untuk orang lain. Menyediakan makanan untuk Orang lain. makan pagi. Okey. Jadi Okey, rangkaiannya sampai sini. aftarnya makan pagilah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey lagi? Ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada, kalau tak ada. Ada lagi? La, Ya, silakan. tak ada. Tak ada, kita pergi kepada maksud dia di dalam nota yang kita selalu bincang tu, iaitu pada muka surat Fa'il tambahan dia. fa'il tambahan. Okey. Fa'il tambahan pada muka surat 28. Iaitu form yang keempat. Jadi form yang pertama 3 huruf tak ada tambahan. Form yang kedua 3 huruf tambah sabdu. Form yang ketiga 3 huruf tambah alif, dan form yang keempat 3 huruf tambah hamzah di depan. Jadi perkataan dia tambah alif, tambah hamzah. Bukan alif ni, hamzah. Cuma alif tu rumah pada hamzah. Dia ada rumah, jadi rumah pada hamzah tu ada alif, hamzahnya yang di atas tu. Jadi tambah hamzah kepada 3 huruf. Jadi wazan dia, fa'il madhi dia af'ala, bagaimana yang kita bincang tadi, af'ala yuf'ilu. Kemudian dia punya mazdar dia tambah alif sebelum akhir. Kemudian hamzah tu dikasrahkan. Jadi if'alan. Itu mazdar dia. Manakala dia punya isim maf'ul dia min, tambah min. Jadi muf'il. Muf'il. Yuf'ilu, muf'il. Jadi muf'il. Jadi min tu didomahkan, kemudian ain tu dikasrahkan. Jadi muf'il. Ain bagi bawah menunjukkan dia adalah isim fa'il. Manakala isim maf'ul dia bagi atas ain dia jadi muf'alun. Itu saja dia punya beza dia antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Manakala amar dia adalah af'il. Kita ambil daripada perkataan mudhari' tadi, perkataan madhi tadi, cuma kita bariskan ain dekat bawah, kemudian matikan lam. Jadi dia jadilah isim, bukan isim, perbuatan amar. Fa'il amar. Itu juga dengan fa'il nahi, iaitu tambah la, kemudian tambah ta. Jadi la tuf'il. Jadi janganlah kamu membuatkan. Okey. Jadi itu adalah istilahi ataupun tasrif istilahi. Manakala tasrif lughawi adalah tasrif yang merubah bilangan fa'il dia. Iaitu kalau af'ala maknanya seorang dia telah membuatkan. Kalau 2 orang, af'ala, jadi tambah alif. Ini daripada seorang menjadi 2. Af'ala. Bilangan dia berubah. Bukannya dia punya mudhari' dan sebagainya, tapi dia berubah dari segi bilangan dia. Jadi bilangan dia daripada af'ala dia seorang sedang buat kepada af'ala 2 orang buat. Kemudian af'alu ramai yang buat. 3 dan ke atas kita panggil dia af'alu. Itu bilangan 1, 2 dan 3.
Begitu juga fa'il mudhari' dia daripada bilangan seorang yuf'ilu, seorang yang sedang buat, kepada dua yuf'ilani. Yuf'ilani adalah dua orang fa'il yang melakukan perbuatan itu. Manakala kalau ramai yuf'iluna tambah wanun. Wanun tu menunjukkan jamak. Jadi wa tu kita panggil wa jamak. Nun ni membuktikan dia adalah mudhari'. Dia adalah fa'il mudhari'. Fa'il apa namanya? Jamak. Dia jamak. Ha? Menunjukkan jamak. Wa tu menunjukkan jamak, nun tu menunjukkan bagi dhammah. Marfu', menunjukkan marfu'. Kalau kita buang nun ni, dia bukan marfu' lah. Dia mungkin bagi atas atau mungkin mati. Tapi apabila ada nun ni, subut nun, ini dipanggil fa'il yang 5. Subut nun ni maknanya dia adalah marfu'. Dia sepatutnya bagi dhammah. Tapi dhammah dia dengan subut nun. Kalau kita buang subut nun ni, dia boleh jadi dia mansukh ataupun boleh jadi dia mazum. Dia bagi mati. Okey? Ini dia punya tasrif lughawi. Af'il itu standard. Yang dia bagi bawah, lam tu dimatikan. Jadi hamzah tadi dikembalikan. Jadi af'il maknanya buatlah ataupun lakukanlah. Buatlah atau lakukanlah. Jadi sekarang kita pergi kepada makna dia. Makna dia yang lebih daripada buku kita tadi, dia tak payah makna sangat. Jadi yang ni kita pergi kepada detail sikit, makna tambahan. Jadi yang mana dalam kajian kita ataupun ulama-ulama bahasa menyimpulkan dia ada 4 makna. Jadi makna yang pertama dan yang kedua adalah melakukan tindakan sengaja kepada pihak lain ataupun kita kata dengan. Jadi kalau masuk jadi memasukkan sebagaimana tadi dakhala adkhula. Masuk memasukkan. Jadi adkhula itu maknanya memasukkan. Jadi dia perkataan dakhala ayat dia dakhala Zaidun fi sayyarah. Maknanya dakhala telah masuk Zaid. Siapa yang masuk? Zaidun. Apa bukti Zaidun masuk? Sebab dia bagi dhammah. Bagi dhammah itu menunjukkan fa'il. Duduk selepas fa'il. Jadi dakhala Zaidun maknanya Zaidun telah masuk. Ke mana? Fi sayyarati. Sayyarati. Jadi dia telah masuk ke dalam kereta. Maknanya Zaid sendiri yang masuk dalam kereta. Bukan dia memasukkan, dia yang masuk dalam kereta. Manakala contoh yang kedua, contoh yang selepas ini, adkhula Zaidun. Adkhala. Adkhala bagi atas. Adkhala Zaidun maknanya dia telah masukkan. Dia tu siapa? Zaid. Zaid tu sebagai fa'il. Sebab tu dia bagi dhammah. Jadi dia masukkan siapa? Auladahu. Anak-anaknya. Dia memasukkan anak-anaknya. Fi sayyarati, ke dalam kereta. Kalau ayat yang pertamanya dakhala Zaidun fi sayyarah, maknanya Zaid yang masuk dalam kereta. Tapi dalam ayat yang kedua dia adkhala Zaidun. Maknanya Zaid memasukkan. Siapa yang dimasukkan? Auladahu. Jadi dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih sebab itu dal tu baris atas. Sebab dia maf'ulun bih. Hu tu hunya. Nya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Zaid. Jadi maknanya telah memasukkan Zaid akan anaknya di dalam kereta. Jadi ada dia punya maf'ulun bih di sini. Maf'ulun bih dia adalah aulada. Hu tu nya. Okey. Jadi kita nampak dia punya makna di sini. Makna yang pertama Zaid yang masuk. Makna yang kedua dia memasukkan. Memasukkan siapa? Memasukkan anaknya. Apabila ada tambah hamzah depannya, kena ada maf'ulun bih. Sedangkan yang ini tadi tak ada maf'ulun bih. Dakhala Zaidun fi sayyarah, tak ada maf'ulun bih pun. Maknanya dia sendiri yang masuk. Tapi yang ini dia memasukkan orang lain. Orang lain itu siapa? Anaknya. Anaknya lah tu yang sebagai maf'ulun bih. Dapat makna yang pertama? Dapat.
Jadi kalau ada siapa yang tak dapat jelas lagi, boleh buka surah ni lah. Surah 7 ayat 151, surah 14 ayat 23. Ini dia antara contoh kepada maksud melakukan tindakan sengaja kepada pihak lain. Satu. Yang kedua, menunjukkan tindakan rutin yang berjudual. Maknanya dia buat tu bukannya buat apa namanya sambil-sambil, tidak, tapi memang benda tu dah rutin ataupun berjadual. Tindakan rutin atau yang berjadual. Maknanya dah plan dah, bukannya Impromptu. bukannya secara kebetulan, bukan. Maknanya dia memang plan. Jadi sebagai contoh macam ini, turun menurunkan. Jadi kalau turun nazala. Nazala. Jadi nazala mataru minas sama. Maknanya telah turun. Siapa yang turun? Matar. Mataru. Jadi mataru tu adalah fa'il dia. Maknanya hujan. Hujan yang turun. Minas sama, daripada langit. Jadi maknanya telah turun hujan daripada langit. Jadi maknanya hujan yang turun. Dia punya fa'il dia adalah hujan. Hujan yang turun. Manakala anzala, anzalallah, hu tu menunjukkan dia fa'il, matara minas sama. Jadi anzalallahu. Jadi siapa yang menurunkan ni? Telah menurunkan ataupun Allah telah menurunkan. Apa yang diturunkan? Matara. Matara ini adalah dia punya maf'ulun bih. Sebab itu ra tu baris atas. Sebab dia maf'ulun bih. Matara. Minas sama, daripada langit. Jadi maknanya Allah menurunkan hujan dari langit. Bukan Allah yang turun, tapi Allah menurunkan hujan daripada langit. Jadi anzala ni digunakan pada matar ini kerana Tuhan menurunkan hujan ni bukannya ikut dan. Tidak. Tuhan menurunkan hujan ni mengikut jadual dia. Di tempat ini sebanyak ini, di tempat ini sebanyak ini, di tempat ini belah petang, di tempat ini belah pagi, di tempat ini tak ada. Di padang pasir tak ada hujan. Ada hujan dalam setahun sekali. Tapi di Malaysia ada hujan tiap-tiap hari. Itu semua Tuhan yang susun. Bukan ikut dan. Bukan ikut rasa nak turun-turun, tidak. Tapi Allah memplankan, merancang ataupun Allah melakukan kerja rutin yang berjadual. Menurunkan hujan dekat dengan Seremban ni katakan pada pukul 7 pagi tadi, sebagai contoh. Kemudian dekat Kuala Lumpur mungkin petang kan, pukul 6. Yang berapa lama? Sejam ke 2 jam ke. Semua itu sudah ditentukan Allah dengan kadar yang tertentu. Jadi maknanya digunakan anzala. Anzala ni menurunkan dengan plan, menurunkan dengan berjadual, menurunkan dengan rutin. Manakala nazala dia sendiri yang turun, hujan tu sendiri yang turun. Manakala anzala, Allah yang menurunkan hujan. Jadi Allah tu adalah fa'il, manakala matar adalah maf'ul bih, benda yang diturunkan. Okey. Jadi dua makna tu boleh ingat? InsyaAllah. Boleh faham dulu? Lepas tu baru kita ingat. Okey. Kalau yang dia dah faham, kita pergi dan lagi dua. Lagi dua. Yang ketiga maksud dia adalah menukarkan perbuatan lazim kepada muta'addi. Maknanya kalau berdiri, mendirikan. Kalau qama maknanya dia telah berdiri. Ini lazim. Tak perlukan dia punya muta'addi. Muta'addi maknanya penyambung. Jadi qama maknanya dia telah berdiri. Kalau aqama maknanya mendirikan. Aqamus salat, dia mendirikan sembahyang. Jadi mendirikan, hamzah depan tu adalah menunjukkan dia telah mendirikan. Dan kan. Ada muta'addi dia. Dia mendirikan apa? Contoh di sini. Qama maridu min musaja'ihi. Jadi pesakit itu berdiri daripada pembaringannya.
mudaja'ihi. Dia pesakit telah berdiri, orang yang sakit itu ataupun pesakit itu daripada pembaringannya, daripada katilnya, pembaringannya. Maknanya dia sendiri yang bangun. Siapa? Marid. Sebab itu maridu. Du tu adalah menunjukkan dia adalah sebagai fa'il. Jadi daripada katil. Maknanya dia telah bangun. Siapa yang bangun? Marid, orang yang sakit. Tapi dalam ayat yang ini, akamtu maridah. Bukannya maridu. Yang sini tadi maridu sebab dia yang buat. Tapi sekarang ni di sini ayat akamtu ni bukannya orang yang sakit itu yang buat. Yang buat tak saya. Tu maknanya saya. Jadi fa'il madhi akamtu maknanya saya telah mendirikan. Siapa? Maridun. Orang yang kena didirikan tu adalah orang yang sakit. Min madaja'ihi daripada pembaringannya. Jadi ayat yang pertama maknanya pesakit itu sendiri yang berdiri, yang bangun. Manakala ayat yang kedua ni saya mendirikan. Saya yang mendirikan. Jadi saya yang mendirikan. Siapa yang kena diri tu? Maridah. Mari atas sebab dia maf'ulun bih kepada akam tu. Min paringan. Jadi huruf tambahan hamzah pada lazim menukarkan kalimah menjadi muta'addi. Jadi daripada lazim saya bangun tu biasalah, tak ada apa. Tapi kalau akam tu ada hamzah depannya, itu sudah menjadi fa'il yang mempunyai muta'addi. Okey. Dapat mana? Alhamdulillah. Tak ada soalan ya? Dan yang keempatnya, itu menunjukkan memasuki tempat ataupun masuki masa. Tambah hamzah tu menunjukkan masuk ke satu tempat atau masuk ke satu masa. Contohnya macam kita baca sini asbaha mulkullah. Jadi maknanya asbaha jadi sejak awal lagi kekuasaan itu milik Allah. Jadi asbaha maknanya semula jadi, telah jadi dari awal lagi mulku. Al-mulku ni adalah dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan. Jadi asbaha tu perbuatan, mulku adalah fa'il dia. Kekuasaan. Jadi asbaha telah jadi dari awal lagi. Apa benda yang terjadi tu? Al-mulku. Al-mulku tu adalah dia punya fa'il. Sebab tu dia bagi dhamma. Manakala lillah itu adalah lam tu menyebabkan ha tu bagi bawah. Jadi telah menjadi sejak asal azali lagi bahawa kekuasaan itu adalah milik Allah. Jadi asal ini pembuat dia adalah mulku. Manakala di sini ayat yang ini ayat yang contoh ni adalah cerita tadi menunjukkan masa bagi awal lagi, itu masalah. Manakala ayat yang ini amtarat fawafilu. Jadi amtarat maknanya di perkataan Mesir, min sara. Min sara maknanya Mesir. Kemudian tambah hamzah, dia telah masuk ke Mesir. Amtarat qawafilah maknanya telah masuk, memasuki kota Mesir. Kabilah itu ataupun rombongan itu. Jadi hamzah di sini menunjukkan telah masuk. Masuk ke mana? Masuk ke Mesir. Asalnya adalah Masara ataupun Misri. Misri itu Mesir. Kalau tambah hamzah amsara, ta tu dimatikan kerana ia adalah muannas. Mesir ini adalah perkataan muannas. Nama negara. Jadi dia muannas. Jadi ada muannas pada fa'il madhinya ditambah ta yang berbaris mati. Itu menunjukkan muannas. Mesir itu adalah muannas. Jadi amsarat telah memasukkan. Apa dia? Qawafilu, iaitu kabilah-kabilah itu.
Jadi maksud hamzah di sini adalah masuk ke dalam tempat. Mesir itu nama tempat. Kadang-kadang di sini adalah menunjukkan masa. Asbaha. Kata asalnya adalah sabaha, subuh. Asbaha maknanya berawal-awal. Paling awal lah. Jadi boleh kita katakan waktu subuh, tapi di sini tak boleh lah waktu subuh. Sebab tak sesuai kata waktu subuh. Tapi dari awal lagi. Dari mula-mula lagi. Apa dia? Kekuasaan itu adalah kepunyaan Allah. Jadi itulah 4 makna. Tak banyak, hanya 4 makna. Tetapi kita banyak jumpa dalam Quran. Jadi apabila kita jumpa perkataan Quran dalam ni, sebagaimana ada tambah ni, cuba tengok makna yang mana satu. Sama ada makna yang pertama, maknanya mendengarkan, makna yang kedua maknanya tindakan rutin ataupun berjadual, makna yang ketiga adalah menunjukkan muta'adi, dan makna yang keempat duhul. Duhul ni makna kemasukan. Kalau asbah maknanya telah masuk subuh. Kalau amsarat telah masuk ke tempat nama Mesir. Ini nama masa, ini nama tempat. Itulah 4 makna. Tetapi kalau kita baca Quran nanti kan ada lagi makna dia yang lain dia diberi, tetapi ada kaitan dengan maksud yang 4 ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, yang tentang aqamtu al-maridha min jaihi tu, saya nampak aqamtu tu 3 huruf Ustaz. Ya, okey. Aqamtu saya telah kan. Ya. Tak nampak pula macam wazan af'ala. Aqamtu. Saya tak nampak ada 4 huruf, saya nampak 3 huruf Ustaz. Okey. Sekarang kita kena faham dulu qoma. Qoma itu adalah 3 huruf kan? Di tengahnya ada alif. Dapat? Ya. Sekejap ya. Mungkin boleh saya tuliskan. Okey, kita ambil perkataan ni. Ambil perkataan, ambil dulu sekali lah. Yang ini dengan yang ini. Kita copy ke sini supaya boleh kita main-main dengan dia. Okey. Jadi perkataan dia macam ni. Mungkin tak cukup besar ni, kita besarkan sikit. Okey. Okey. Nampak besar sikit kan? Okey. Jadi perkataan qoma ni adalah B. okey. Qoma ni, yang ni kita buang dulu. Sebab kita tak nak yang ni, kita nak qoma je. Jadi qoma ni dia punya asal dia, kita kena tahu asal dia qoma ni. Asal qoma ni adalah qawama. Ada waw depannya. Jadi asalnya qawama. Itu asalnya. Jadi ini bagi atas, qaf tu bagi atas, kemudian waw pun bagi atas, dan min pun bagi atas. Jadi qawama. Qawama. Itu 3 huruf. Jadi qawama ni apabila kita tambah dengan alif, hamzah, tambah dengan hamzah, ini sama lah ni. Qawama dengan qawama ni asalnya adalah sama. Dia sama asal dia. Jadi qawama ni 3 huruf. Apabila kita tambah hamzah di depannya, hamzah depannya, apa? Boleh? Jadi ak, jadi qaf ni jadi matilah. Betul? Jadi aqwama. Setuju? Ini bagi atas aqwama. Aqwama. Okey? Boleh? Setuju? Ada pendapat? Okey. Okey. Sekarang ni apabila huruf qaf
dengan huruf wa, qaf ni huruf sihat, wa ni huruf sakit. Ya. Apabila huruf sakit, qaf ni mati, wa ni hidup, ada baris. Jadi dia tak boleh macam tu. Jadi dia tak boleh apa namanya, orang yang sakit berbaris ada beban, orang yang sihat barisnya mati, kemudian orang yang sakit ada beban. Jadi beban dia wa ni baris atas. Jadi kita kena pindahkan baris ini. Jadi apabila kita pindahkan barisnya, dia jadi macam ni. Oh, sorry. Kuma. Jadi kita kena pindahkan orang yang sakit, baris dia lah tukar dengan orang yang sihat. Jadi kita dapat ak wa ma. Jadi baris yang qaf ni tadi adalah mati. Kemudian kita pindahkan baris wa tu kepada qaf. Jadi baris atas, kemudian wa Mati. ambil baris mati tadi. Kemudian ma lah. Ma dia memang baris atas lah. Jadi kita dapat aqauma. Aqauma. Jadi aqauma nak sebut pun payah. Jadi sekarang ni apabila dia fa'il madi, kemudian dalam fa'il madi itu ada wa mati. Jadi wa mati itu orang sakit. Wa tu huruf sakit, orang sakit mati pula. Sebab apa kita biarkan? Buang. Jadi kita buang. Jadi kita dapat macam inilah. Aqama. Jadi Qama. Jadi kita dapat baris ni aqama. Hamzah ni baris atas, kemudian qaf pun baris atas, kemudian mim pun baris atas. Jadi baris atas. Jadi sorry. Okey. Jadi kita dapat aqama. Aqama ni adalah 3 huruf campur 1. Tetapi kita dah buang wa. Jadi mula-mulanya 4 huruf. Qauma tambah hamzah. Jadi aqauma. Jadi aqauma ni Arab tak cakap itu, payah sebab wa mati tu dibuang. Jadi kita dapat aqama. Aqama ini fa'il madi. Fa'il madi kalau saya maka ditambah dengan tu. Tu bagi dhammah. Tu bagi dhammah. Jadi kita bukan bagi dhammah. Ya bagi dhammah, betul. Mak saya. Jadi aqamatu. Jadi apabila kita campurkan gini, campurkan dengan fa'il dia, tu ni adalah fa'il, mana saya yang mendirikan. Jadi min ni kena dimatikan. Tak boleh lah dihidupkan. Kalau hidup macam mana? Aqamatu. Dia tak kena. Jadi min ni dimatikan. Jadi kita dekat aqam tu. Buang ni. Bila kita dekat yang gini, kita dapat aqam tu. Okey? Setuju? Setuju. Puan yang bertanya? Halo? Ustaz tak nampak lagi Ustaz sebab yang patut 4 huruf tu Ustaz. Yelah kan kita dah buang wa dia. Maknanya dia termasuk dengan waw lah tu tapi dia buangkan. Dibuang. Ya, Ustaz. Jadi aqam tu ni maknanya ada 4 huruf lah Ada 4 huruf lah. Huruf macam af'ala lah. Betul lah. Af'ala lah tu. Kita buat step by step tadi. Kita buang satu. Tu 2 3 4. Okey 1 2 3 4. Okey. Jadi waw tu yang mati tu dibuang. Ini 4 huruf ni, bukan satu, bukan 3. Ini bukan 3 ya Ustaz. Yang mana wa-nya kita buang. Soalnya Ustaz yang waw mati tu dia hidden tak nampak Dibuang. Dibuang. Okey. Orang yang orang sakit
Dia sakit COVID. Lepas tu pula dia dah mati dah. Kubur kan? Okey, kotak saya nampak 3 tu. Akam tu saya nampak 3. Yang tu sebab tahulah Ana kan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Arab tak suka bunyi tu. Wow tu dia tak suka bunyi. Kan Ustaz? Pak Okey. Arab tak mahu wow tu bunyi. Okey. Jadi akam tu ni 4 huruf bukan 3. Nampak 3 tapi asalnya ada waw. Waw tu kita buang. Sama waw tu dia sakit. Lepas sakit baru mati. Maka kita buang. Jadi tinggallah akam tu. Akam tu ni 4 huruf campur tu 5. Jadi tu ni menunjukkan saya. Saya telah mendirikan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Ini tentang ni huruf muhtal ni kan yang 3 alif wawiyah kan? Ya, betul. Ini alif muhtal. Ini yang waw, ya alif dan ya. Tapi yang kita dapat tahu yang dia sakit tadi daripada bahagian yang kawama kan? Kita daripada situ kita dah tahu lah huruf waw tu dah sakit. Ya. Daripada situ kita akan tukar waw tu baris dia. Baris dia tukar. Baris dia tukar step by step lah. Ya. Mana itu dijari pada waw. Ada pada alif, pada ya macam mana pula Ustaz? Kalau kataan tu ada alif ada ya. Baris dia. Okey. Yang tu kena masuk dalam kajian huruf-huruf sakit. Muhtal ni. Sakit. Okeylah. Huruf-huruf sakit tu kajian dia panjang. Okey. Ini bagi adalah. Oleh kerana pagi ni kita jumpa Wah ni, cerita yang ni lah dulu. Tapi kalau nak ceritakan huruf sakit ni panjang. Alif bagaimana, ya bagaimana, macam-macam dia punya teori yang kita kena masukkan. Sebab sakit dia. Yang itu ada kajian lain. Kalau hari ni memang habis. Memang tak cukup masa untuk itu saja. Itu saja pun tak cukup masa. Mana tu kalau sebagai prinsip dah Ustaz, kalau kita tahu wow, kita kena berhati-hatilah. Betul. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi maknanya akam tu ni dalamnya ada waw tapi dibuang. Dia 4 huruf, bukan 3. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Jadi di sini dibagikan contoh lagi lah. Contoh dia punya tasrif istilahi. Kalau akhraja yahruju kena ikhrajan, muhrijun, muhrajun, ikhrij, la tahrij. Jadi kalau kita jumpa kataan yang mana-mana ni, kita tahulah apa asalnya. Dengan tahu asalnya, kita boleh dapat makna. Kalau akhraja mana mengeluarkan, arsala mengutus, anzala menurunkan, angkaha menikahkan, asbata menetapkan, ahsana membuat ihsan. Jadi kita kena aware dia punya ni fa'il amar, fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il mazdar. Lepas tu isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, fa'il amar, fa'il nahi. Jadi tuan-tuan kena buat jadual macam ni supaya benda tu jadi familiar. Kalau baca je memang lupa. Kalau kita baca je, lepas tu kita beberapa ketika lepas tu kita lupa balik. Tapi kalau kita tulis, insya-Allah dia punya ketahanan ingatan tu lebih lagi. Jadi inilah maksud dia yang kita kena perhatikan. Maknanya makna yang dibagi ni adalah makna pada fa'il madi ataupun pada ru'un. Jadi lepas tu kita masukkanlah dia punya makna tu mengikut dia punya madi dia. Kalau mudhari' maksudnya sedang. Kalau mazdar maksudnya apa jadi nama terbitan, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Jadi daripada fa'il madi kita dapat memberikan makna-makna yang ini. Jadi kalau kita jumpa kataan yang bentuk seperti ini atau wazan seperti ini, kita boleh memberi makna. Itulah tujuan dia. Kalau tidak nak beri makna, kalau kita hanya hafal makna dekat dengan ini saja, tak tahu mana asalnya, problem. Jadi kaedah dia kena tahu dia punya madi. Dapat kataan tu cari madi dia. Bila dah dapat madi baru kita tahu makna dia. Kalau tak tahu boleh tengok kamus madi dia. Sebab dalam kamus dia bagi madi saja.
Dia tak bagi maf'ul ke, dia tak bagi, ada setengah kamus dia bagilah. Tapi kebanyakan kamus dia tak bagi. Dia hanya bagi 2, 3 saja. Dan kamus yang baik dia bagi madhi, mudhari', kemudian mazhar. Jadi itu kalau kamus yang baiklah. Kalau tuan-tuan nak beli kamus, pastikan apabila nak beli tu dia beri madhi dia bagi mudhari' dia kerana dia beri mazhar dia. Kalau itu kita boleh elaborate sendirilah. Dia tak adalah sampai hujung ni dia buat. Jadi kita kena dapatkan makna mudhari' apa, mazhar apa, isim fa'il apa dia. Jadi dengan itu kita dapatlah memberikan makna yang tepat. Okey. Jadi soalan Tuan Haji Khalid Saleh tadi, ini dia. Kataan asalnya af'ala. Okey. Mufrad dia, musanna dia af'ala. Kemudian jamak dia af'alu. Ini fa'il madhi. 1, 2, 3. Kemudian ini fa'il mudhari'. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'ulu, yaf'iluna. Ini jamak. Itu untuk huwa. Untuk ia tambah ta. Seterusnya. Seterusnya. Untuk anti, untuk anta tambah ta. Untuk anti tambah ta juga di bawah-bawah. Untuk saya tu. Yang tadi yang kita bincang tadi. Jadi yang ini kita kena tak ada jalan, tak ada pilihan. Kita tak ada jalan kedua, melainkan kita kena hafal. Ataupun kita kena sentiasa aware. Kita sentiasa beri perhatian. Kalau kataan ni macam ni apa maksud dia? Jadi kita kembalikan dia. Macam kita dapat yaf'il. Yaf'il kita kena cari pangkal dia. Pangkal dia adalah hiya. Hiya itu adalah seorang perempuan. Jadi yaf'ilna maknanya dia perempuan ramai sedang buat. Kalau taf'iluna kembali pangkal ni tak awak ataupun boleh ramai ni kamu semua. Kamu semua sedang buat. Sedang. Kalau yang telah di sini jadi af'il tu. Makna kamu semua telah buat. Kalau anti tambah ta bagi bawah. Af'il ti. Maknanya awak telah membuatkan. Kemudian kalau 2 orang tambah tuma. Af'al tuma. Dan kalau ramai af'al tunna. Tunna. Kita kemudian nun sabdu. Tunna. Tunna itu menunjukkan awak perempuan ramai. Jamak. Kemudian kalau ramai pula fa'il mudhari' dia tuf'ilna. Tuf'ilna menunjukkan kalau jumpa kata tuf'ilna ni menunjukkan anti. Kalau yuf'ilna menunjukkan hiya. Ujungnya sama-sama nom. Tapi kalau menunjukkan muzakkar daripada hiya. Kalau tuf'ilna menunjukkan daripada anti. Itu kena ambil perhatianlah. So kalau kita tak dapat bezakan, kita tak tahu hiya ke, anti ke, ataupun anta ke, ataupun anna ke dan sebagainya. Jadi maknanya sangat mustahak jadual. Kena diberikan perhatian dengan sebaiknya supaya kita dapat memberikan dia punya makna yang tepat. Jadi tentang fa'il amar yang Tuan Saleh tanya tadi, kalau laki-laki if-in seorang, anta seorang, if-in maknanya buatkanlah. Buatkanlah. Kalau 2 orang if-ila. Awak 2 orang buatkanlah. Buatkanlah. If-ila ada alif tu. Tapi kalau ramai if-ilu. If-ilu. Jadi awak ramai-ramai buatkan. Jadi if-ilu ni walaupun wa alif ni sebenarnya asalnya wa nun. Tapi oleh kerana dia majzum maka kita buang nun ganti dengan alif. Jadi kita dapat if af'ilu. Nah, ini maknanya kita menyuruh orang laki-laki ramai yang laki-laki. Awak laki-laki yang ramai. Kalau perempuan macam ni pula. If ili. Siapa if ili? Kita ambil dia punya fa'il mudhari' dia.
Fa'il mudhari' untuk satu orang adalah taf'ilina. Taf'ilina itu adalah untuk anti seorang. Anti seorang. Jadi kita nak suruh dia, kita kena ambil daripada fa'il mudhari' untuk seorang. Seorang dia apa dia? Taf'ilina. Apabila kita buat fa'il amar, maka kita buang tu kita buang. Sebab dia adalah huruf mudhari'. Okey, jadi benda tu kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca, kita kembalikan hamzah yang tadi. Jadi kita dapat af'ilina. Af'ilina tu kalau sekiranya dia tu marfu'. Ada marfu', tapi dia bukan marfu'. Fa'il amar adalah majzum. Majzum tandanya buang nun. Jadi daripada perkataan taf'ilina ni dah buang ta, jadi kita dapat dah ganti dengan hamzah sebalik tadi. Jadi if'ili buang nun jadi if'ili. Ya tu mati. Nun tu kita dah buang. Jadi kita dapat fa'il amar untuk perempuan seorang. Kalau dua, sama yang lelaki tadi. Af'ila. Kalau ramai, af'ilna. Balik macam tadi lah. Ambil ini, ambil fa'il mudhari' jamak ni. Taf'ilna. Kita buang ta. Bila buang ta, masuk kembali hamzah dia tadi. Jadi kita dapat af'ilna. Maknanya, kita menyuruh awak, perempuan yang ramai, melakukan kerja itu. Jadi dengan cara kita dapat dia punya langkah-langkah nak tukar daripada fa'il madhi kepada fa'il mudhari', daripada mudhari' kepada fa'il amar. Jadi kita akan dapat di sini sentiasa refer kepada dia punya fa'il mudhari' dia. Mudhari' seorang begini, mudhari' dua orang begini, mudhari' ramai begini. Jadi bila kita buang dia punya langkah nak jadikan fa'il amar tadi, buang ta tu atau ta tu adalah huruf mudhari'. Jadi bila kita buang tu maka kita dapat gantikan balik dengan hamzah yang pada tadi. Jadi kita dapat af'il. Kata ini juga buang tu ganti hamzah. Dan af'ilna. Ilna kita tak boleh buang nun. Buang nun tu dia kalau sekiranya fa'il tu fa'il yang 5. Tapi taf'ilna ni bukan fa'il yang 5. Nun dia ni bukan nun bermakna nun marfu', bukan. Nun ini nun niswah. Nun niswah yang ni pun nun niswah. Yang hiya ni pun yuf'ilna ni nun niswah, nun menunjukkan perempuan. Yang ni pun nun menunjukkan perempuan. Jadi jangan buang. Kalau buang tak betul lah. Jadi dia menunjukkan perempuan. Jadi kekalkan nun tu kerana nun ini bukan nun menunjukkan dia marfu'. Tapi nun ini menunjukkan dia perempuan. Sebab itu kita tulis ni af'ilna. Itulah jawab soalan Tuan Haji tadi. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama, alhamdulillah. Ada soalan lagi? Adakah soalan lagi? Jadi berbuat baiklah dengan jadual ni. Mana buat baik tu bacalah selalu. Supaya kita dapat kataan ni dan kita tahu makna dia. Yang penting sekali kita tahu dia fa'il madhi dia dulu. Fa'il madhi seorang dulu. Seorang perempuan, seorang lelaki, awak seorang, saya seorang. Daripada sini kita akan dapat dua orang macam mana, jamak macam mana, kemudian dapat dia punya fa'il mudhari' dia, kemudian kita akan dapat fa'il amar. Itulah cara dia. Barangkali tak ada cara lain. Saya tak jumpa cara lain, cara untuk kita beri makna. Kalau nak hafal, banyak sangat perkataan tu kena hafal. Kalau sini dah beberapa perkataan ni nak kena hafal. Tak mampu kita nak hafal semua. Tapi kita gunakan kaedah. Bila kita dapat madhi dia, kita akan dapat sampai fa'il amar dia. Okey. Ada soalan lagi? Terima kasih. Soalan lagi? Tak ada? Tak ada ya? Tak ada. Okey, alhamdulillah Ustaz. Tak ada maknanya faham lah tu insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Tapi nak buat kaedah dia tu. Yang tu kena tulis lalu lah. Yalah kaedah dia tu. Sistem kena rajin tulis. Kena rajin tulis. Bukan baca. Kalau baca dia lupa.
Itu pengalaman saya lepas lah. Kalau kita baca je memang kita akan lupa benda tu. Tapi kalau kita tulis, ingatan dia lama. Ingatan dia lama. Di samping kita boleh membagi tulisan kita. Baiki dari segi bentuk dia juga dari segi kecepatan. Jadi kalau kita biasa menulis, cepat nulisnya. Tapi kalau tak biasa nulis, nak habis satu jadual ni 2 jam tak cukup. Itu pengalaman saya dulu lah. 2 jam nak habis kan ni, nak tulis ni. Itu kerana kita jarang menulis lah. Apabila kita selalu menulis, dia cepat je. Okey. Sebelum kita berhenti, kita pergi kepada contoh daripada Al-Quran. Boleh? Contoh daripada Al-Quran. Itu perkataan yang tambah hamzah. Af'ala dengan yuf'ilu. Jadi kita ambil perkataan ansa'a. Asalnya ada nasa'a. Tambah hamzah. Jadi ansa'a. Ansa'a kemudian nasa'a. Ansa'a maknanya menciptakan ataupun menumbuhkan ataupun mengadakan ataupun menjadikan ataupun membesarkan. Bolehlah itu. Ansa'a. Ansa'a maknanya mencipta, menjadikan, membesarkan, mengadakan. Maknanya itulah ansa'a. Ansa'a yansi'u. Cuba tengok di sini. Ansa'a, hamzah ni berbaris atas alif. Ansa'a, hamzah ni duduk atas alif rumah dia. Yansi'u, hamzah dia berbaris dhammah tapi duduk di atas ya. Kemudian ansi begitu juga. Hamzah ni duduk atas ya. Kemudian insa'un, hamzah ni tak ada rumah. Apabila munsi'un, hamzah ni atas ya. Kemudian munsa'un, hamzah ni atas alif. Ini pun kena satu kajian jugalah. Jadi secara ringkasnya, kalau sekiranya hamzah tu duduk atas alif, sebelumnya adalah sin berbaris atas. Jadi dalam bahasa Arab ni, huruf tu ada dia punya kekuatan. Yang paling kuat baris bawah. Yang kurang kuat baris dhammah. Yang nombor 3 kuatnya yang membaris atas. Yang paling tak kuat yang baris mati. Baris mati. Okey. Jadi ansa'a ni, hamzah ni baris atas dan sin ni baris atas. Jadi apabila baris atas bertemu dengan hamzah baris atas, dia sama kuat. Dia sama kuat, hamzah ni duduk atas alif. Maknanya kalau baris atas, duduk atas alif. Manakala yunsi'u, sin ni baris bawah. Kemudian hamzah ni baris dhammah. Baris dhammah. Antara baris bawah dan baris dhammah yang paling kuat adalah baris bawah. Baris bawah kuat. Apabila baris bawah dia diwakili oleh ya. Sebab itulah yunsi'u, ya hamzah ni atas ya. Sebab lawan antara baris bawah dengan baris dhammah, hamzah baris dhammah, sin baris bawah lebih kuat daripada baris dhammah. Jadi oleh kerana itu kena ikut yang baris kuat. Baris kuat dia baris bawah. Jadi baris bawah tu diwakili oleh ya. Sebab itulah kita letakkan ya tu, hamzah tu di atas ya. Jadi kita kena baca yansi'u. Kalau u ni kita baris atas pun bunyinya sama. Tapi salah penulisan. Jadi penulisan dia, ya ni, hamzah ni kena letak atas ya. Kerana antara sin baris bawah dengan hamzah baris dhammah, yang kuatnya adalah sin baris bawah. Dia oleh bawah, kita kena ikut baris bawah, diwakili oleh ya. Jadi hamzah duduk atas rumah ya. Manakala di sini pula, ansi'un, jadi antara baris sin baris bawah dengan hamzah baris mati, kalahlah yang baris mati. Oleh kerana kalah baris mati, dia kena ikut sin baris bawah. Baris bawah tu diwakili oleh ya. Jadi ansi, ya tu hamzah tu duduk di atas ya. Sebab lawan baris, kekuatan baris sin baris bawah dengan dia baris mati tak kuat. Baris sin baris itu paling kuat. Jadi dia duduk di atas ya. Manakala yang ini insa'un, jadi baris alif mati. Baris hamzah
Dhammah. Jadi dhammah lah paling kuat. Tapi oleh kerana baris mati sebelum ni dan dia duduk di hujung perkataan, maka dia tak perlu ada rumah. Dia duduk sendiri. Mana hamzah dia dalam kataan ni, dia tak perlu rumah. Tidak atas ya, tidak atas waw, tidak atas alif, tapi dia duduk sendiri, di rumah sendiri. Sebab orang sebelum ni mati. Sebelum dia ni mati. Jadi tak boleh nak tampang. Orang dia dah mati dah, jadi rumah dia tak boleh tampang. Oleh kerana tak tampang, jadi hamzah ni duduk sendiri. Jadi kita kena baca insaun. Jadi bacaannya sama, tapi penulisan dia tak sama. Yang ni atas ya, yang ni atas alif, yang ni sendiri. Yang ni balik atas ya, yang ni balik atas alif. Yang ni sebabnya sin bagi bawah, hamzah bagi dhammah, jadi dia kena ikut yang bagi bawah. Jadi bagi bawah diwakili oleh ya, jadi hamzah duduk atas ya. Manakala yang ini pula munsaun, jadi hamzah ni bagi dhammah, sin bagi atas. Antara bagi dhammah dengan bagi atas, siapa yang kuat? Dhammah dengan bagi atas. Dhammah. Kan? Bagi atas. Bagi atas lah. Yang kuatnya adalah dhammah. Okey. Tapi oleh kerana dia duduk di hujung, maka dibariskan di atas alif. Tapi ada juga yang membariskan atas dhammah, atas waw. Ada juga yang penulisannya digunakan atas waw. Tapi yang ni digunakan atas alif. Tempat atas alif. Min fadlik Ustaz, Ya. boleh saya mencelah? Boleh. Saya nak tumpang tanya ya. Ya. Kalau kita kata macam ansya'a. Bisik. Ansya'a. Masya-Allah. Jadi makna ansya'a ni dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan ataupun apa? Madhi kan ni Ustaz? Ini fa'il madhi ni. Ini madhi. Ya, jadi bermakna kalau dari segi makna kita panggil ansya'a, bermakna dia telah menjadikan. Yunshi'u. Ni mudhari'. Jadi that means dia sedang menciptakan, is it? Ya, betul. Okay. Jadi ansyi'u, saya telah menciptakan. Mana ada saya di sini? Ansyi'u. Mana sayanya? Alif nun? Kan? Itu tambah. Alif tu tambahan, bukan saya. Tambahan. Mana makna? Anshi. Bukan ansyi'u, anshi. Ini fa'il madhi, fa'il amar. Okey, betul. Okey, jadi bermakna okey amal. Jadi insya'un ciptakan. Okey. Insya'un ini cuba tengok ni, sebelum hamzah tu ada alif. Maknanya dia hamzah ada alif. Sebelum hamzah ada alif. Sebelum akhir ada alif. Okey. Ingat balik teori tadi. Teori yang kita beritahu tadi. Apa benda perkataan yang sebelum hamzah ada alif? Sebelum hamzah ada alif. Nasi tu. Sebab itu saya suruh ingatkan perkataan i'lan. I'lan. Jadi i'lan tu adalah Mazda. Ada alif. Alif kan Ustaz? Ada alif sebelum hamzah. Jadi maknanya ini adalah Mazda kepada ansya'a. Ini Mazda. Jadi penciptaan lah maksud dia. Kan? Ya, apa dia? Bermakna insya'un, bermakna penciptaan. Maksud dia? Okey. Yalah. Penciptaan, betul, ya. Betul. Penciptaan kan? Ya. Munsyi'un is this ada mim. Ya. That means is munsyi'un. Tanda bawah. Makna dia apa? Pencipta. Fa'il dia. Fa'il. Isim fa'il. Yang mencipta. Maf'ul. Jadi munsyi'un tu is fa'il. Jadi munsya'un is yang dicipta. Isim fa'il. Isim maf'ul. Munsya'un munsya'un is maf'ul.
Jadi Maf'ul jadi kan? saya bilang semula, okey. Ansa'a ni adalah fa'il madhi. Naam. Yunsi'u adalah fa'il mudhari'. Correct. Ansi adalah fa'il amar. Benar. Insa'un adalah masdar. Munsi'un adalah isim fa'il. Munsa'un adalah isim maf'ul. Maf'ul bi. Jadi sin ini bagi bawah menunjukkan isim fa'il. Sin ini bagi atas menunjukkan isim maf'ul. Jadi fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar, kemudian masdar, Masdar, isim fa'il, isim maf'ul. fa'il dan maf'ulin bi. Maf'ul bih. Okey. Okey. Syukran laka. Okey. Okey, terima kasih. Kita nak teruskan ataupun nak berhenti? Rehat. Ustaz Ya, dulu rehat. Cuba nak rehat. Mana? Rehat. Rehat ya? Cuba nak rehat, Ustaz. Rehat. Okey. Besok kita sambung ni balik. Kalau sekiranya dah tak boleh nak pergi dah, kita berhentilah sini dulu. Kalau boleh tak apa, kita boleh teruskan lah. Okeylah, supaya apa namanya boleh mengenangkan kembali apa yang kita belajar. InsyaAllah. Kalau kita teruskan yang tadi pun tak dapat tangkap, yang akan datang lagi jadi bermasalah lah. Jadi oleh kerana itu, kita berhentilah sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada 27. Okey. Ini kelas. Ini bulan ini ya bukan. Minggu depan gaya. Kita sambung minggu depan iaitu berapa bulan? 18. Hari ini 11 kan? 18 hari 18 lah. sebelum raya. 2 hari 18. sebelum raya. Okey. Sambung 18 hari bulan insya-Allah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tutup di sini dululah. Tak ada apa-apa perkara berbangkit? Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, saya nak tanya balik kepada yang form 2 punya jadual tu kan. Ya. Contoh dia katalah di muka surat 68. Form 2. Yang form 2 dah balik ke belakang. Form 3 ke form 2? Wait. Form 2 Sabdu lah. Form 2 fa'ala. Sabdu. Yang Sabdu tu Ustaz, katalah yang muka surat 68 tu kan, sebab macam saya sangkut nak buat, katalah dia punya yang salah satu daripada contoh dia tu mengulangi karara. So dia punya fi'il karara, fi'il mudhari' dia jadi apa Ustaz? Jadi kena pakai balik dia punya wazan dia. Wazan dia lah. Ya. Wazan dia adalah yufa'ilu. Betul. Yufa'ilu kan? Jadi dia jadi yukarriru ke? Betul ikut dia punya wazan dia. Kalau yufa'ilu maknanya wazan dia tukar je fa'ala tu dengan karara. Karara, tukar je. Tak ada masalah lah yang tu. Tak ada. Kalau yang pertama tu mengesakan macam wahada. Ya. Jadi fi'il mudhari' dia jadi yuwahhidu. Yuwahhidu. Yuwahhidu lah. Ya. Ganti saja. Gantikan wahada tu dengan perkataan fa'ala. Walaupun dia ada waw Walaupun ada waw, gantikan je. Tapi waw ni memang waw dalam perkataan tu bukan waw sambungan kan Ustaz, dia bukan ataf. Waw tu memang waw ija'an wahidah. Dia bukan ataf. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau berbangkit? Kalau tak ada, kita sambung insya-Allah 18 hari bulan insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami minta pertolongan dan kami minta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah himpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan apa yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita jumpa pada 18 hari bulan. InsyaAllah. Segala kesilapan dan kelemahan mohon dimaafkan. Semoga Sama-sama. Sama-sama Ustaz. Sama-sama.